Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Musi aliyat yang qasar, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung kitab kita yang tertangguh, kelebihan yang ke-34 bagi tuan-tuan yang ada kitab, doa kepada saudara se-Islam. An Safwana wa huwa ibnu Abdullah bin Safwana wa kanat tahtahu darda qala qadimtu syama fa ataitu aba dardai fi manzilihi falamma ajiduhu wa wajadtu ummi darda faqalat aturidul hajjal am faqultu na'am qalat fad'u Allah lana bi khairin fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amina wa lakam bimithlin qala fakharajtu ila suqi falaqitu aba darda'a faqala li mithlu dhalika yarwihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Safwan, Abdullah bin Safwan dan Darda adalah bekas isterinya, telah berkata, aku datang ke Syam untuk berjumpa dengan Abu Darda di rumahnya. Lalu aku dapati dia tiada di rumah, tetapi mendapati Ummu Darda, ini isteri Abu Darda radhiyallahu anhu, di rumahnya. Isterinya bertanya, adakah engkau mengerjakan haji bagi tahun ini? Lalu aku berkata, ya. Maka kata isterinya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kami dengan kebaikan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim terhadap muslim yang dilakukan tanpa pengetahuan, orang yang didoakan adalah doa yang diperkenankan. Di sisinya seorang malaikat yang diwakilkan. Setiap kali beliau berdoa untuk saudaranya itu dengan kebaikan, malaikat yang diwakilkan itu akan berkata amin, dan bagimu juga seperti itu. Kata Safwan, aku keluar menuju pasar berjumpa dengan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, telah berkata kepadaku sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ini adalah berkaitan dengan Sayyidina Safwan, yakni Abdullah ibn Safwan radhiyallahu anhu, dan dia ni satu hari dia mai jumpa Abu Darda radhiyallahu anhu. Bila nak mai jumpa, yang ada di rumah ni isteri Sayyidina Abu Darda yang ada. Maka isteri dia kata, dia tanyalah, hampa nak pergi buat haji ke tahun ni? Maka isteri dia kata, doalah kat kami dengan kebaikan
Kerana sekarang ni di depan ni Abu Darda tak ada. Sesiapa yang doa kepada saudaranya, disebut istilah dia bizahril ghaib. Dalam keadaan orang tu tak tahu kita doa kat dia. Apa akan berlaku? Ada satu malaikat yang akan diutuskan untuk mengaminkan doa tersebut, dan dia akan kata, untuk hang pun macam tu juga, walaka misluhu, hang pun macam tu juga. Baik, malam ni tuan-tuan, bab dia adalah ad-doa fi zahril ghaib. Kita doa kat orang, mana-mana orang Islam kita doa kat dia, tapi dia tak tahu pun kita doa kat dia. Dia tak tahu kita doa kebaikan dia, bagi dia sihat, bagi dia selamat. Kawan kita tengok dalam Facebook, dia kata doakan saya nak balik daripada Johor, baru selesai ziarah mak mentua nak balik dah. Kita pun pas sembahyang apa semua nanti, ya Allah tadi saudara jiran aku dia nak balik, selamatkan dia dalam perjalanan, bagi dia kebahagiaan. Kita doa kat dia. Dia tak tahu pun kita doa kat dia. Ada orang duduk kat hospital, suami dia, isteri dia, kita pun lepas sembahyang doa kat dia. Apa-apalah benda doa kita doa kat orang ni, maka kita termasuk di dalam bab yang kita sebut sebagai ad-doa fi zahril ghaib. Syarat dia, orang yang kita doa kat dia tu, dia tak tahu kita doa kat dia. Apa orang tu akan dapat? Ada satu malaikat yang diutuskan oleh Allah khas, dan malaikat tu akan malaikat tu akan kata kat dia, walaka mithluhu, untuk hang pun macam tu juga. Macam mana hang doa kat orang selamat, sihat, sejahtera, kesihatan, semua benda tu hang akan dapat juga. Baik. Di dalam sebuah hadis yang lain, disebutkan hadis Imam Muslim, disebutkan bahawa ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithlin. Hadis dari Imam Muslim. Mana-mana orang Islam yang doakan kepada saudaranya dengan kebaikan, maka akan berkata satu malaikat yang khusus, untuk kamu demikian juga. Dalam hadis riwayat lain menyebut, riwayat Imam Muslim juga dan lafaz Abu Darda, man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka mithlu. Siapa doa pada saudaranya dalam keadaan orang tu tak tahu kita doa kat dia, maka akan diutus satu malaikat untuknya, dan malaikat tu akan kata amin, kemudian malaikat tu akan kata untuk kamu demikian juga. Kita tolong doa ke orang, ini bukan satu benda yang baru, kerana dalam Quran banyak tempat yang Allah ajak pada kita supaya kita rajin doa ke orang. Antaranya yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan mereka-mereka yang datang selepas pada mereka, dan mereka itu berdoa, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah dahulu daripada kami daripada iman. Yang kedua Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr, kata Allah Ta'ala, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Minta keampunan untuk kamu dan untuk orang muslimin lelaki dan perempuan. Allah ajak kita supaya doa, rajin doa ke orang. Dalam tempat yang lain Allah Ta'ala sebut berkaitan Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, rabbighfirli wa liwalidayya walil muslimi walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa aku dan dosa kedua ibu dan ayah aku, walil mu'minin, dan semua orang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari kiamat lah, hari hisab nanti. Maknanya sabit daripada Al-Quran, kita ni diajak oleh Allah Ta'ala supaya kita rajin doa ke orang, rajin doa kebaikan untuk orang. Yang ni tuan-tuan tahu apa kita sebut? Yang ni nama dia adalah fast track untuk kita dapat mustajab doa.
Kalau kita doa seorang-seorang pun bagus juga. Diterima atau tak diterima. Kita kalau doa ni tuan-tuan, dia ada 3 step dia. Ada orang dia doa, Allah terima serta-merta doa dia. Dia doa, terus dia dapat. Ada orang yang dia doa, Allah tak bagi kat dia benda yang dia minta tu. Allah bukan. Ada orang dia doa, Allah lambatkan. Mustajab tu lambat. Ada orang yang ketiga, Allah bagi juga, tapi tak bagi apa dia minta. Allah tukar bagi yang lain. Yang keempat, Allah tak bagi langsung kat dunia, Allah bagi kat akhirat. Saya ulang tuan-tuan. Doa terus dapat. Nombor 2, doa lambat sikit dapat. Yang ketiga, doa dapat, tapi hak dia minta tak dapat. Tukar dengan benda lain. Dan yang keempat, di doa yang dia minta tu tak dimakbulkan di dunia, dimakbulkan di akhirat. Jadi keempat-empat ni Allah Ta'ala akan pasti jawab doa orang yang minta tu. Kerana Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba aku tanya kat aku, bagi tahu kata aku ni dekat dengan hamba, aku akan kabulkan doa orang yang minta. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami lebih dekat hangpa ni lebih daripada orat tengkuk hangpa. Maknanya hang doa, aku tahu situasi hang apa. Hang doa je. Dalam hadis kursi yang lain Allah Ta'ala sebut, mana-mana hamba aku yang angkat tangan doa, masa dia lepas tangan dia, aku takkan biar tangan dia tu kosong. Maknanya tak dapat apa. Dia mesti dapatnya. Hang minta je mesti dapat. Tapi dapat tu dia tempat kategori lah. Ada orang doa, Allah bagi kat dia. Tu biasa. Ada orang doa kat Allah, contoh dia nak minta lah benda dunia ke benda akhirat, minta rumah ke kat Allah, minta kereta ke, usaha dia buat semua, Allah bagi bila lambat. Bila umur dia 45 tahun boleh beli kereta sebiji, idaman dia. Allah bagi kat dia, Allah mudah kat dia. Contoh. Dapat tak tapi lambat. Ada orang dia doa kat Allah, Allah tak bagi benda yang dia minta, Allah bagi benda lain. Kerana Allah Maha Alim, Maha mengetahui benda yang sesuai dan tak sesuai untuk kita. Pada waktu yang sesuai, benda yang mana baik untuk kita, Allah tahu. Bukan bermakna kita doa ke Allah, kita tak dapat, maknanya Allah tu tak sayang kat kita. Tu tak boleh cakap gitu. Bila kita minta, Allah tak bagi, bukan bermakna Allah tak sayang. Sayang, sebab tu tak bagi. Saya selalu buat contoh tuan-tuan. Sekarang ni, kita katalah kereta apa yang terkini sekarang ni ya. Katalah X70 lah, contoh lah. X70 tu kan. Kereta Proton tu kan. Ada dia buat pameran dekat Maidin. Kita bawa anak kita umur 4 tahun, 5 tahun tadika tu ni, bawa pergi. PP dia tu, kita ada kereta kan nak beli pun saja. Dah tengok kereta arus ada, kereta macam-macam kereta dah. Kita bawa anak kita tu, mari kita naik kereta baru. Wah, dia pun seronok lah. Macam mana best kalau abah beli kereta ni? Best pula tu seronok, 4 tahun. Kalau sini jalan, tapi mana pun duduk di kereta tu lah, buat bawa apa tu, buat tanya kat tu. Lepas tu abah dia kata, isteri dia telefon. Abang, beras tak ada lagi ni. Lambat lah, abang pergi mana tak boleh lagi. Oh, sat. Dia turun. Dia suruh anak dia turun. 4 tahun. Anak dia buat keras, tak mau turun. Dia kata, nak kereta ni dia. Saya, merepek. Kan turun ni, orang nak main rumah, nak masak nasi dah ni. Tak mau naik kereta, dia pegang steering, tak mau turun. Dia pegang gear, dia buat tegak dia. Kita jenuh cepung lah, naik di atas, bawa dia keluar juga lah. Lepas tu, kita bawa dia pergi masuk dalam tu, duduk menangis. Dia kata, abah tak sayang Aiman, abah tak sayang Aiman. Katalah bapak dia tu orang yang dah harta lah, bapak dia kaya sikit. Anak dia dah 4 tahun tu minta. Bapak dia kata, hang dah minta sangat. Abah belilah kat hang.
Abah dia beli kat dia. Kereta Proton Arus baru keluar tu. Beli budak tu umur 4 tahun. Oh, budak tu solok apa semua. Bapak dia bayar cash. Dia ada duit gitu. Bawa keluar cek apa semua. Buat urusan apa semua. Terus dia kata tak apa. Sekali kami bawa balik. Kereta ni hang start balik rumah terus. Dia pun start kereta balik rumah. Isteri dia kata, abang mana berai? Berai Sat. Aku balik kereta tu. Kereta siapa ni bang? Kereta Aiman. Tuan-tuan beritahu saya. Bapak dia cerdik ke bingung? Bingung lah. Pak tahun pergi arus sebab apa? Dia tuang ayak Milo kat gear gitu. Jahanam kereta, 10,000. Bapak dia tak beli kereta arus kat bapak dia. Anak dia masuk dalam kat Maidin tu bahagian mainan. Bapak dia beli kereta mainan kat anak dia RM80, RM120. Hak jenis tayar 4, 2 tayar bicycle, 2 tayar besar, 2 tayar kecil tu bapak dia beli. Bapak tu cerdik ke tak cerdik? Cerdik lah. Aiman tu kata, tak maulah motor ni, bicycle ni, kereta ni. Nak kereta tadi tu. Dekat abang abah beli. Abang dia umur 23 baru habis universiti, bapak beli kereta baru hadiah birthday. Dia kata, kat abang abah beli, kat Aiman abah tak beli. Abah tak sayang Aiman, dia buat begitu. Kita kata, nanti abah beli, pakai ni dulu. Sebab apa bapak dia tak beli kat dia? Sebab benda tu bagus tak? Bagus lah kereta, faedah nak pergi mana apa semua tu, banyak kegunaan dia. Tapi umur hang tak sesuai nak bawa kereta ni. Walaupun benda tu baik, tapi dia tak sesuai untuk sekarang ni, untuk hang. Nanti dia akan sesuai juga. Nanti satu ketika kau akan beli kat hang. Tu manusia lah tuan-tuan. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha alim dan bijaksana, hakim, cerdik, bijaksana, maha mengetahui. Dia tahu benda apa yang sesuai dengan kita, benda apa tak sesuai dah. Kita doa kat Allah, Allah tak bagi satu benda tu. Sebab apa? Sebab Allah tahu kalau dapat benda tu mungkin kita jadi ikut lain. Ada benda yang jadi kat kita, jadi macam hubungan dengan suami isteri semua jadi lain apa semua. Kalau dapat benda tu, maka Allah postpone, bukan tak bagi. Allah tangguhkan dulu. Nanti Allah bagi. Kita tak boleh kata kat Allah, kita minta kat Allah, Allah tak bagi, maksudnya Allah tak sayang kita. Tak. Dia timing dia, tak kena lagi. Kawan aku minta dia dapat, itu sesuai dah untuk dia, Allah bagilah kat dia. Semua urusan lah. Dalam bab kahwin ke, dalam bab kita nak kerja ke, dalam bab apa sahaja, kita doa kat Allah kebaikan, kita tak dapat, bermakna bukan Allah tak bagi. Allah tangguhkan dulu pemberian dia, semua akan tiba satu masa yang sesuai Allah Ta'ala fikir, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdir yang tepat untuk kita tu, waktu tu dia akan baik kat kita. Ada benda yang kita suka, tapi benda tu tak baik untuk kamu. Ada benda yang kamu tak suka, tapi benda tu baik untuk kamu. Yang tahu baik buruk ni siapa dia? Allah Ta'ala. Sebab tu nama dia solat istikharah. Kita tak tahu future tu macam mana. Ya Allah, aku nak beli rumah dekat kawasan ni, okey ke tak? Nak beli flat ni, okey ke tak? Tak tahu siapa nak main duduk. Okey ke pembesaran anak-anak aku kecil ni, okey ke nak besar kawasan sini, ada jenayah ke? Kita doa ke Allah, sesuai tak beli rumah, nak pergi kerja dekat situ semua. Tu nama dia istikharah. Sebab kita tak tahu benda depan. Doa dalam tu juga Allah bagi. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah tak bagi kat kita benda kita minta, Allah tukar bagi benda lain. Contoh, kita minta satu benda, ya Allah bagilah aku dapat kerja ni, bagilah aku dapat kerja ni. Kita duk minta dapat. Tak dapat juga kerja tu. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tukar kat kita apa dia? Allah selamatkan kita daripada aksiden. Sikit lagi ya, kita hijau dah, kita jalan lah. Kawan tu merah, dia tak berhenti. Kita pun tak perasan nak kita duk busy dalam kereta semua. Nak jalan tu, kawan tu main piung, tak kena memang pi kita dengan anak kita. Doa kita yang duk minta tak dapat, Allah tukar bagi selamatkan kita daripada aksiden. Sebab selamat daripada aksiden lebih diperlukan oleh hang daripada hang minta nak dapat kereta baru. Selamat ni lagi penting. Sebab hang sihat sebagai ketua keluarga, kasih sayang anak isteri, banyak benda lah. Sebab hang selamat. Kadang minta Allah tak bagi. Allah bagi apa? Tukar bagi rumah kita tak terbakar. Kawasan rumah tu, kampung tu semua kena. Timing cun-cun kat rumah kita, bomba pun sampai. Cun betul kat rumah kita elok main hujan lah apa semua. Sekali orang duk azan kat masjid jadi reda.
Ada lah benda Allah bagi kat kita sehingga menyebabkan rumah kita tak terbakar, anak kita nak jatuh selamat, isteri kita pencuri nak masuk rumah jadi tak jadi, orang nak curi barang, apa-apa benda lah. Allah selamatkan kita daripada musibah. Tu sebahagian daripada doa yang Allah tak mustajab, tapi Allah tukar benda tu dia lebih sesuai dengan kita. Ataupun Allah tak bagi langsung doa, ya Allah ustaz ni saya tak tahu lah nak abang anak saya ni. Semua orang pi Mekah dengar orang taman tu pi umrah dia sampai. Awak ke nak zam-zam ke atau nak apa, nak beli kurma ajwa tak mau. Nah ni, apa dia? Ketat. Tolong doalah kat anak aku. Mayang tak mau apa, tak mau melawan, cakap lah umur 22 dah. Tak larat dah, masalah dah. Saat-saat dia bawa balik motor orang, saat-saat polis mencari di rumah. Mak bagus duk main kuliah muslimat apa semua, jadi tak tahu muka nak letak mana, doa ni tak ada. Abang lah petua ambil beras baca Yasin lah. Rendam kepala tu dalam beras macam-macam petua buat lah. Kok anak tak jadi elok sampai ke sudah. Doa ni tak sahabat tahajud qiyamulai kan kata dia aja doa. Dia pi sampai tu, siapa habang umrah haji semua dia sampai. Supaya nak suruh tolong doa. Ada sampai dia meninggal dunia, anak dia duk jahat situ, duk nakal situ, duk lara situ. Tapi sejurus selepas dia meninggal dunia, 360 darjah. Anak dia berubah terus. Daripada A terus jadi Z terus, baik terus. Tak ada orang balik rumah sunyi, mak tak ada, mak pun tak boleh tiap. Jadi tak ketahuan, Allah aku buat salah banyak kat mak. Lepas mak meninggal, hari-hari main masjid doa kat Allah menangis. Dia dapat faedah selepas dia meninggal dunia, semua doa-doa dia yang tertangguh tu turun nyak tu mustajab terus jadi orang yang soleh. Hari-hari dia doa kat anak dia. Sebab tu jangan berhenti berdoa, jangan putus asa. Kata Nabi SAW, doa itu akan pasti diterima oleh Allah Ta'ala malam yusta'jal. Selagi mana, kalau bahasa kita, selagi mana hampa tak buat kalut. Maksud tak buat kalut ni macam mana? Aku doa lah, alah Tuhan tak nak kabul lah doa aku minta apa lama tak jadi kerja pun doa situ je. Tu nama dia yusta'jal. Hang nak cepat. Dah, bukan macam tu doa tu. Doa ni dia macam kita tanam pokok lah. Hari ni tanam pokok, hari ni yang tak boleh dapat hasil buah-buahan tak boleh. Dia makan tahun baru dia boleh. Paling kecil pun nak kira cabai ke, terung ke, dia ada masa baru dia boleh. Kalau hari ni tanam, hari ni hang nak boleh pergi beli kat market. Boleh dapat? Boleh dapat. Tapi hasil kita tak. Jadi sebab tu kena banyak sabar bila doa ke Allah SWT. Tu satu buat doa. Yang kedua tuan-tuan, kita mengaji malam ni, ada benda-benda yang bila kita buat, doa kita tu dia boleh macam fast track. Dia macam jalan pintas dan pantas. Dia boleh menyebabkan doa tu dimustajab oleh Allah. Apa cara dia Ustaz? Dia ada banyak cara. Antaranya ada waktu-waktu yang terpilih kita boleh cari untuk doa ke Allah. Contoh, bila masa hari Jumaat. Jumaat teman awal daripada mimbar, naik mimbar, turun balik mimbar, semayang ba'dia, asar sampai maghrib. Banyaklah waktu, lebih kurang 5 atau 6 waktu mustajab doa. Yang ulama sebut, antara yang paling kuat adalah ketika khatib doa di atas mimbar. Dan yang kedua adalah waktu daripada Jumaat, daripada asar sampai maghrib. Itu waktu mustajab doa. Kalau tuan-tuan ada alim ulama ke yang nak pergi ziarah, kalau boleh waktu-waktu macam ni elakkan ziarah mereka. Sebab waktu ni waktu mereka nak fokus ibadat, nak fokus selawat, nak pergi habis sebab nak pergi Jumaat doa. Itu waktu yang kalau boleh elakkan ziarah alim ulama time tu. Sebab ulama ni dia faham nilai-nilai masa, itu waktu mustajab doa. Jadi kita tuan-tuan, kalau kita kerja dan sebagainya, saya cadang kat tuan-tuan, bila Jumaat, azan 7 contoh, 7, 3 minit, 5 minit gitu, tuan-tuan main awal, 6.45 main, Jumaat, masuk dalam masjid tu, guna 15 minit ada tu, doa kat Allah. Tu waktu mustajab tu. Hari Jumaat, tuan-tuan tune di otak, simpan siap-siap doa tu, simpan tu, Ya Allah, doa. Ustaz tak dah. Saya kerja Penang Ustaz, Jumaat macam gila je, tahun ni nak main apa-apa.
Tak apalah tuan-tuan duduk atas kereta, atas jambatan boleh doa. Adab doa yang paling bagus menghadap kiblat dan sebagainya. Tapi kalau kita duduk atas kereta boleh doa tak? Boleh. Ya Allah, Ya Rahman Rahimin, apa semua doa, bagilah anak soleh, bagi anak hafal Quran, bagilah bahagia dunia akhirat, ampun dosa, apa semua doa. Lepas tu kereta jalan depan, jalan sikit kan. Itu mudah. Kan angkat kaki dia jalan lah, bukan ada apa pun. Kan doa je dalam kereta. Tu yang pertama. Waktu bila? Jumaat. Yang kedua, waktu mustajab doa yang ramai orang terlepas pandang bila? Doa antara azan dan iqamah. Doa antara ad-doa la yuraddu doa bainal adhanain. Tidak akan ditolak doa di antara dua azan. Dua azan maksudnya satu azan, satu iqamah. Maknanya lepas tuan-tuan solat qabliyah, lepas solat qabliyah, waktu tu ada masalah sikit kan, yang buka telefon lagi, yang sembang dengan member lagi, doa time tu. Rugi kadang-kadang main awal saya lepak kat luar, orang sembahyang qabliyah dia relax, kalau kat down ke apa kat sembang. Qomat baru masuk. Allah, ruginya. Setan dia pandai, setan dia tak mau waktu-waktu tu kita guna, dia kelepiak waktu kita pergi sembang ke apalah, dah kerja lah kita buat apa semua, waktu mah tu hilang. Allahu Akbar, rugi. Kalau tak ada semayang, nampak macam orang nak qomat dah, masuk-masuk. Allah, orang nak qomat dah ni, habis semua dah. Terus duduk di penjuru mana-mana, doa terus. Dapat 30 saat pun tak apa. Tu waktu mustajab doa tu. Jangan tinggal waktu tu. Yang ketiga, kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, inda nuzudil ghaithi, ketika turun hujan. Biasa kita kalau turun hujan buat apa? Lena tambah malam apa? Mantap lah ni, tengok-tengok Allah hujan sedap lena. Dan tu mustajab doa tuan-tuan. Boleh doa. Walaupun tuan-tuan dalam kereta macam saya beritahu tadi tu, naik motor ke, dalam kereta ke, boleh doa masa tu hujan. Tak kira lah waktu bila pun. Doa dia boleh, tak apa, tak ada uduk ke, tak menghadap kiblat ke apa-apa. Hang doa terus ke Allah. Dia bebas, dia macam zikrullah. Berzikir ke Allah ni tak payah waktu, tak payah masa, bila pagi, petang, malam, siang boleh. Cuma ada tempat-tempat lah, tandas dan sebagainya, kita elakkan sebut nama Allah sengaja betul. Doa sama juga, doa ke Allah. Waktu turun hujan sangat bagus. Hujan. Saya di sekolah dulu lah, masa tak COVID tu kan. Tengah-tengah menganyak tu hujan. Berhenti saat cepat-cepat. Jom kita semua pakai doa. Ustaz bagi masa kamu 2 minit kita doa. Masing-masing doa apa-apa semua. Okay, dah habis doa, jom kita sambung belajar boleh. Kadang saya angkat tangan, semua doa. Ustaz, tadi kita dah baca doa dah awal sebelum kelas. Tak apa, yang tu masa nak masuk kelas, doa awal belajar. Ini doa ketika turun hujan. Bagi tahu kat anak-anak kita, dia tak tahu benda ni. Turun hujan, kita ajak dia. Memang kita doa kepada Allah. Lebih lebat, kerana ketika turun hujan, malaikat bersama-sama dengan ayat hujan tadi tu. Ayat hujan tu ayat yang barakah. Contoh balik rumah buka Quran surah Qaf. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka. Kami turunkan daripada langit itu air yang penuh keberkatan. Kata ulama barakah sebab ada malaikat turun sama-sama. Waktu tu sangat mustajab doa kita dengan Allah. Salah satu yang kita nak baca tuan-tuan ni malam ni yang kita baca ni, ad-doa fi zahril ghaib. Doa dalam keadaan member kita dia tak tahu kita doa kat dia. Itu waktu, itu cara nak mustajab doa. Tadi tu waktu. Ada waktu malam, ada juga saya masuk lah, waktu malam, waktu bulan puasa, banyaklah waktu ni. Dia ada tempat pula. Tuan-tuan pergi Mekah terutamanya, ada waktu dekat Hijir, ada tempat dekat dengan Multazam, ada tempat dengan apa Maqam Ibrahim, dekat tempat lokasi ni, lokasi jadi Masjid Haram, banyak tempat-tempat mustajab doa. Pergi pegang pintu Kaabah kat Multazam tu, doa kat Allah. Tu semua tu lokasi yang doa mustajab dengan Allah. Tadi masa ada hari Jumaat, masa banyaklah saya beritahu tadi tu. Dia ada lokasi. Dan yang keempat ada posisi. Posisi mustajab doa apa? Ketika manusia sedang sujud pada Allah. Itu waktu hampa dekat dengan Allah. Fa'aksiru fihi doa. Dan perbanyakkan doa hampa masa sujud. Kerana itu waktu orang dekat dengan Allah SWT. Kalau kita sembahyang hajat dengan Tok Imam akan sujud lama pasal rakaat yang terakhir, rakaat keempat. Sebab dia nak ajak kita ya. Kita kat rumah tuan-tuan,
Empat sujud dalam 2 rakaat boleh panjang, tak ada masalah. Rakaat pertama sujud panjang. Boleh kita doa kat Allah apa-apa. Nampak macam lama sangat, macam nak berdarah hidung, bangkit. Lagi rakaat kedua pula bangkit lagi. Boleh, tak ada masalah. Tok Imam buat sebab nak ajak kita. Tok Imam buat panjang 4 pakai pengsan semua habis. Semua tua ada orang ni. Kan berumur lah, sakit macam semua. Assalamualaikum, pakai bendera habis semua. Susah pula. Jadi dia ajak. Kita di rumah, kita tahu. Terang mana nampak macam pening, boleh bangun ya. Itu mudah untuk kita. Tu waktu nama dia posisi. Ada hari, ada lokasi, ada posisi dan sebagainya. Dan yang kelima, saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada satu cara, nama dia adalah ad-du'a fi zahril ghaib. Kita azan dulu. Sekali saya cerita kat tuan-tuan dalam 5-6 minit lagi, lepas tu kita akan habis insya-Allah. Azan dulu ke macam mana? Ada, kau jalan terus. Ada, okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-asma'i al-mahmud. Innaka la tughfir. Allahumma shalli ala sayyidina. Okey. Sama sikit lagi. Jadi tuan-tuan, doa fi zahril ghaib ni doa dalam keadaan orang tu tak tahu kita doa kat dia. Jadi macam saya abang tadi, kalau kita nak sesuatu benda,
Jadi cara yang bagusnya kita minta kat orang. Ya Allah, aku ni sakit. Kita sakit kan? Ya Allah, kawan aku sakit. Ya Allah, jiran aku, isteri dia sakit. Ya Allah, kakak aku sakit. Ya Allah, mak mentua aku sakit. Doa katlah, bagilah dia sembuh. Dia tak tahu pun kita doa kat dia apa saja benda. Kawan, katalah anak kita ni tengok macam jenis geng lara, tak mau semayang lah, apa macam cahabang, duk merepek ke. Kita guna cara yang Nabi ajak ni macam mana? Doa, ya Allah, anak-anak jiran aku ramai yang tak semayang, bagilah mereka ni dapat hidayah kat mereka. Sebenarnya kita nak doa kat kita. Tapi kita doa, rajin doa kat orang. Tapi dua-dua benda dapat. Faedah dia untuk orang yang berdoa dan untuk orang yang didoakan. Apa saja benda yang tuan-tuan nak, kita rajin minta kat orang, doa kat orang. Yang ni sebenarnya doa ni ajak kita dalam keikhlasan kita berdoa yang pertama. Yang kedua, hubungan silaturahim. Kita kata secara maya lah, orang tu tak tahu pun, kita doa kat dia. Tengok orang dekat Facebook tak kenal pun. Dan tu anak dia berlubang, yang ni sakit, yang tu masalah. Macam-macam lah jadi. Baru ni Tok Guru ni apa, Tok Guru sidik no, accident apa semua ni. Dia tak tahu pun kita doa, ya Allah, bagilah guru kami selamat, bagilah kesihatan pada dia. Dia tak tahu pun. Benda tu hebatnya sebab Allah angkat satu malaikat untuk aminkan doa dia. Dan malaikat tu akan doa juga kat kita. Seolah-olah kita kalau doa ni boleh dapat juga. Tapi ni malaikat tolong doa kat kita. Walaka mithluhu. Untuk hang pun macam tu juga. Hang nak kereta selamat tak aksiden. Hang nak kereta sihat. Hang anak-anak hang semua jadi bagus. Isteri hang jadi bagus. Bagusnya. Doa hidayah kat orang. Allah hantar main hidayah tu kat kita. Family kita kekal dalam hidayah dan sebagainya. Itu salah satu daripada tips untuk kita ni doa. Yang mustajab doa. Tapi kita rajin doa dekat orang. Saya pernah habaq satu macam ni lah. Kat masjid tu, ceramah-ceramah habaq doa fi zahril ghaib. Dia tu main kat saya lepas kuliah. Dia kata, saya pun lama duk fikir dah Ustaz. Baguslah taktik Ustaz ni. Saya kata, awak kan minggu bila-bila pula sekali lagi tu dia main. Saya kata, saya bagus tip Ustaz ajak tu. Tips apa? Ada orang kat orang tu. Awak, saya lama duk fikir nak menikah satu lagi dia dah. Situ pula dia fikir. Tak mana orang ajak punya berlambak-lambak aku ajak, tak fikir. Dia fikir, dia nak menikah satu lagi, dia doa, ya Allah bagilah kawan aku menikah satu lagi. Dalam dia boleh nikah satu lagi. Saya tanya, hang tu hang balik bincang dengan isteri hang, tu aku tak masuk campur dia rumah tangga hang. Lagi termampuyuk apa semua pula. Okey, nanti tuan-tuan baca lah syarahan dia tu. Saya dah baca siap lah, saya buat kesimpulan siap kat tuan-tuan semua. Bab tu, nanti insyaAllah, nanti siri akan datang, kita akan tengok 10 hari-hari pertama Zulhijjah. Kita ada kelebihan 35 saya rasa. Tak lama orang nak habis ni. InsyaAllah. Itu saja. InsyaAllah kita jumpa dalam siri-siri akan datang lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.